Apa yang tak kena? Okay, I akan jadi the haters yang tak sokong korang ni, alright? Tapi kenapa dia tak post? Kalau kata it's okay, depends pada you lah. Niat nawaitu you macam mana kan. Hi guys, Assalamualaikum korang. Welcome to the first episode of Apa Yang Tak Kena. So I've always wanted to have my own podcast and finally my dream came true. Thank you my producer. So dalam episode Apa Yang Tak Kena ni, kita orang akan cakap pasal masalah-masalah generation Z, iaitu my generation. Sebab I rasa dalam kalangan dan kelompok generation I ni, kita orang ada banyak sangat masalah. Tiap minggu ada je benda-benda trending. So apa yang tak kena? Apa yang tak kena dengan korang ni? So kita nak cakap lah. So tiap-tiap minggu I akan jemput my generation, iaitu my gang. So I akan ada backup, iaitu generation Z dan remaja purba. Sebab remaja purba ni selalu benci kita orang. Terasa dulu. Dia sepatutnya dia orang macam bagi surprise. Tapi hari ni I ada dua guest untuk menemani I. Sebab hari ni kita nak cakap pasal topik yang panas-panas, pasal nantilah. So hari ni kita ada Risaidon. Assalamualaikum guys. Dia lah hero gadis-gadis dekat TikTok, kalau korang tak tahu. Wow. Yes, dia hero gadis-gadis guys. Itu sejarah. Itulah cerita lama. Tipu, dia punya engagement macam tu je. Gila babs. Okay, remaja purba kita pada hari ini adalah Gerak Gering Gasing. Expired lah. Tapi I tengok tiap minggu. Ya. Yes, I tengok tiap minggu. Okay, cerita tu dulu. Masa kecil-kecil. Patutnya berterima kasih kat I sebab I menceriakan zaman kanak-kanak you. Ya, I berterima kasih abang. Boleh ke abang? Abang Zoe. So kita ada Zawi Rahman. Okay, so sebelum kita cakap pasal topik kita hari ni, I nak tanya korang lah. I tanya you dulu lah sebab you abang kan? Pakcik ke abang? Abang? Atuk lah. Okay. 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 Daddy lah Daddy. Kena lah dengan you punya kan? Okay. So, bila last time you marah? Angry? Tak pernah marah kot. Patutlah muka dia baby face. Awet muda. Betul. Cuba. Marah tapi pendam. Alah. Geli pula. Tak boleh babe. Kalau kita bottle emotion, nanti depressed. Gila. Adalah. Ada? Pagi tadi. Okay, kenapa? Pagi tadi sebab ada staff dia tak buat kerja betul. So macam sound sikit lah. Tapi sound pun berlapik lah kan. Oh. Sebab kita tak boleh nak direct. Kalau direct nanti kan manusia zaman sekarang ni cepat tersinggung lah. Marah sikit macam aduh. Kenapa? Gen Z. Gen Z lah tu. Memang macam tu. Staff tu Gen Z ke? Marah sikit lah. Alamak, merajuk lah, buat muka lah. Panggil golongan dia lah. Tak juga. Betul. Tak I tak macam mana? I don't feel like I act like a Gen Z lah kot. Maybe self defense. Tapi maybe depends lah, defensive depends. Tapi sebab kalau kata my boss yang tegur buat kerja, then obviously I have to take it lah kan. Faham? Takkan I nak like Pula merajuk kan? semua. So you macam menjaga hati pekerja you lah. So kau tak puas hati tweet ke? Sebab tak direct tweet. Itu zaman golongan Z yang suka-suka tweet. Zaman kita ni, dia sound-sound macam berlapik sikit lah. Menjaga perasaan, menjaga orang cakap, tengoklah, biasa dekat WhatsApp je lah. Tapi face to face taklah marah pun. Faham. Ambil hati balik. Faham pasal macam tu. Belum. Okay, so I tengok you punya episode setiap hari Jumaat you akan marah pasal banyak benda lah you marah kan? Kita pada Jumaat je. Dia macam for some reason hari Jumaat je memang ada orang nak buat Issue. aku marah. Sampai diorang minta. Dia macam penutup minggu. Kita buat konten hari-hari. Jumaat tu penutup minggu tu. Tapi hari Jumaat je mesti ada konten yang buat orang marah. Yang last I marah Jumaat hari tu pasal, you tengok tak yang baby dekat Korea? I tengok. I saw the video. You watch baby dekat Korea yang mak tak sayang dia tu? Yang dia kata mak dia tak main dengan dia, bapak dia tak sayang dia tu. Sakit dia tu. Sebab macam budak kecil dah tahu erti tidak disayangi. Dia baru 4 tahun tau. Budak zaman sekarang dia memang bijak tau. Nak di-comparekan dengan zaman aku dulu. Tapi it's a sad truth kan? Diorang dah tahu. Zaman aku dulu, telefon lambat, lepas nak cakap pun susah. But now, baby pun dah boleh bercakap dah. Dah boleh luahkan perasaan dekat media sosial. Faham tak? Sebenarnya I keluar dating dengan my anak buah. My anak buah dia 4 tahun. Lepas tu kawan-kawan I impress sebab dia hafal password telefon. Kita macam impressive ke benda tu. Bila I fikir balik macam, I masa kecil pun ada nak hafal password telefon tu. Dia key in pin tu.
Tapi budak-budak sekarang yang memang canggih lain macam lah. Tapi kira you last marah hari Jumaat lah. I last marah actually tu Sabtu. Video tu hari Sabtu. Lepas tu semua orang macam, Riz, kenapa you marah hari Sabtu ni? Tapi Okay. minggu lepas I marah 2 hari. Hari Jumaat tu pilih hari Sabtu. Oh, dia memang dah jadi orang marah. Oh, so you memang pemarah? Dia segmented lah konten-konten I. So Jumaat memang untuk marah. Tiba-tiba hari tu Sabtu pun marah. Faham. Tak boleh tau marah-marah ni, makan diri tau. Sebab hari ni kita nak cakap pasal topik yang nak bikin marah juga. Sebab kita nak cakap pasal Palestine, boycott and genocide. Sebab tu lah I jemput you. Sebab you macam suka-suka marah kat situ. You marah-marah ke? Sebab I tak tahu sangat. Tengah-tengah. Eh, marah juga? Ada api air simbah balik. You air. you always yang positif lah. Okay, Depend on situation. Okay, so sebelum kita bermula gaduh-gaduh, I nak tanya, okay, bila sebut pasal Palestin, korang fikir apa? Okay, you dulu. Saddam Hussein. Apalah. What's the name dah? Okay. Kenal tak? You kenal tak? Kenal? Kenal? Sure. Kenapa korang tak suruh aku study benda ni? Saddam Hussein siapa? Diorang tak tahu pun. Hey. So dia akan jawab soal macam tu kan. Tak, kan dia akan macam jemput biasa-biasa je. So okay, tak apa. Lepas ni you boleh research lah. Okay, kalau you, kita sebut Palestin, you fikir Bila apa? sebut Palestin, dalam otak I terus keluar gambaran budak-budak kat sana yang cedera, yang berdarah, yang kepala meletup, semua tu is all in my head. Vivid lah. I macam now when you talk about it, I macam that's the first thing I fikir lah. Sedih lah. Okay, kalau you sebut pasal Palestin, dulu dekat I Islam, sebab I mungkin I generation Z kan, kita orang macam ignorant sikit, walaupun memang tiap-tiap tahun kita post kan pasal what is happening dekat Gaza apa semua tu, tapi I memang macam tak apa faham sangat. So orang repost, I repost. They more to join the bandwagon lah. So bila orang diam, I pun diam. Macam tak ambil tahu sangat lah. But this time, kita lama kan? Di sana masuk bulan kedua dah. Kan? So masih bising. So kalau sekarang, apa yang bila fikir pasal Palestin, I rasa yang I nak diorang merdeka. I macam, I tak sabar tu ke diorang merdeka. So everyday, I macam tengok tau. So, kalau okay, sekarang ni diorang memang bising kan pasal Palestin. So, apa you rasa sebagai influencer kan, you punya tanggungjawab untuk menyebarkan pasal Palestin ni? Apa tanggungjawab I untuk menyebarkan dia depends on what you are capable to do. Macam kalau I, yang kita ada Nina Bukata tu kan. Oh yeah, I love her. Nina Bukata tu dia ambil approach lain, dia cerita the news, apa yang terjadi kat Palestin hari ni, diorang buat apa hari ni, macam mana kita boleh tolong. Tapi on my side, I tak tahu, I takut I tak ada knowledge to do like apa Nina yang buat, apa yang Nina buat. So instead I buat video, ajak orang boycott, bagi tahu kenapa kita boycott. So kita panggil apa? Pendekatan yang lebih kepada how we can help instead of what's happening. Sebab bila macam Nina, bila dia bercakap pasal benda-benda yang apa yang berlaku kat Palestin, apa yang Israel buat, dia jadi bahaya kepada platform dia, kena ban, kena delete semua tu. So at the same time, I want to do something for Palestine, tapi I don't want to risk 100% my account. Macam tu lah. So you takut jugalah hilang akaun you. Pasal tempat cek duit. Okay. Kalau I pun dah kena notification keluar tu. Same, I pun dah red warning. Itu sebenarnya punca rezeki. So dalam kita berjihad pun dia ada macam berpada-pada. Janganlah sampai risk our stuff. Kalau you, apa you rasa sebagai seorang celebrity, sebagai seorang influencer, apa you can do? For me, bagi pendedahan sejarah Palestin kepada orang-orang budak-budak baru ni kan, sebab diorang tak tahu sangat sejarah dia, kenapa Israel pergi jajah dan sebagainya. So sebagai influencer ni hanya melalui media platform dekat Instagram, TikTok, Facebook, so kita keluarkan sejarah-sejarah, lepas tu update pasal info terkini tentang dekat Palestin sekarang, diorang kena bom lah, kena tembak. So at least diorang tahu Palestin ni nak kena bebas one day. Tanpa influencer ni, diorang tak dapat info. So daripada kita ni sebagai penyebar untuk diorang dapat info-info tu. Okay, macam sebab zaman sekarang, diorang tak tengok berita. Diorang tengok TikTok. Diorang tengok Instagram. So kita ni adalah sebagai penyebar berita kepada mereka. So you rasa dengan repost semua tu cukup lah untuk kita spread awareness? So maksudnya kita kena solve lah cabaran. Kita buat campaign ke, boycott, lepas tu pergi buat demo ke dan sebagainya.
Okay, cakap pasal boycott. Okay, penting ke untuk kita boycott? Penting. 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 Memang penting. Aku yes. Penting. I marah ni. Marah ni. Betul. Itulah isu yang I pergaduhkan on my platform. Sebab dia macam, apa yang susah sangat kau nak boycott? Macam, and it's obviously helping our brothers and sisters dekat Palestin. And kenapa benda tu kena dipersoalkan? Berat sangat ke kau punya perut tu untuk tak makan? Dan susah ada sangat. makanan lain kena makan. Ada makeup lain kena pakai. Betul. Ada banyak bersepah lagi local produk. Local brand yang kualiti lagi bagus daripada Israel tu. Okay. Tapi bagaimana? Okay, faham. Okay, I fikir macam korang juga. Tapi sekarang ni I nak jadi I punya, apa yang I selalu dapat dekat followers yang I selalu gaduh. Okay, I akan jadi the haters yang tak sokong korang ni, alright? Okay, so memang ada banyak produk-produk. Tapi kita sekarang ni dah terbiasa dengan produk-produk diorang. Diorang semua brand king. Macam, you tak tahu pun yang itu adalah daripada sana. Masa asam laksa. Tadi Israel makan asam laksa kan. So bukan senang nak tinggal. And setengah orang rasa macam produk-produk yang local semua tak bagus, timbang kilo. Macam aku pakai produk ni jadi gatal apa semua tu. Tak semuanya. Produk-produk kita pun berkualiti tinggi, ada di kelulusan KKM dan sebagainya. Ada dekat drugstore pun selevel dengan international brand. Kenapa you nak rasa gatal pula? Kalau rasa gatal, bahan-bahan timbang kilo takkan dapat masuk Watsons ke ataupun drugstore lain. Sebab mostly produk-produk yang kita beli pun, even pun kita tak tahu. Ingat kan dari Malaysia, tapi saya daripada diorang. So bukan senang untuk orang tukar tau. Macam, okay, kenapa korang rasa macam korang ni, kalau korang boycott, korang lagi baik daripada kita orang ke yang tak boycott ni? Yeah. Sebab macam, okay, why would you say that? Sebab obviously I tak nak duit I langsung pergi dekat Israel. Kenapa you rela hati rasa macam tak apalah, pergi je lah. So what? You tak rasa macam bersalah ke? Your Your brother, you beli sampai kat sana, diorang beli senjata ke, bom ke, and itu hasil daripada duit you. Contoh you makan McDonald's, you rasa macam tak apa lah, makan je pun. You makan and you are eating the same food yang IDF tengah makan. So no. Tak rasa bersalah ke? Tapi sekarang ni IDF makan tu daripada franchise kita cakap pasal pula. Kau cakap pasal Israel, bukannya daripada Malaysia. So Malaysia tak bagi sumbangan apa-apa pun. Kenapa yang korang trigger dan bahas sangat? Franchise macam mana? Berapa persen akan disumbang ke mana? Walaupun lah kalau kata I beli hanyalah apple pie je kat satu sen je lah yang sampai, masih lagi duit aku. Okay. Tak nak bagi kan. Kalau korang tengok yang apple pie yang breakfast pagi tu kan, tengok colour packaging dia macam mana. Biru putih kan. Betul sebenarnya. So kita dah dijajah slow macam tu lah. So kita je alpha dan lupa dengan dunia sekarang ni. Korang tak tahu ke Arab Saudi yang beli? Arab Saudi tu any better. Dekat Arab Saudi tu any better than Arab Saudi 2 kali 5 je. Bodoh bisa. I nak jadi, okay, I sebenarnya tak nak lah. Sebab kalau I join korang, dia jadi mengumpat. So I kena jadi macam orang yang ni lah. Okay? So, what do you think untuk orang yang influencer, contoh influencer yang banyak followers, okay? yang tak kongsi. Yang bukanlah tak kongsi. Yang macam korang kena faham, aku kerja. You pun nak jaga perut nasi you. So kenapa tak I pun nak jaga perut nasi I. So kenapa you nak judge I sebab I tak spread more awareness, sebab I tak buat video macam you. I just repost kadang-kadang or like macam sebulan satu. Okay lah, kalau if I'm being honest influencer nak jaga periuk ni, diorang bukannya nak jaga periuk nasi diorang entirely. Diorang nak jaga estetik supaya diorang masih boleh dapat semua tu. Faham tak? Sebab kalau like, macam you hari-hari sembang pasal Palestin, you masih dapat deal. You dapat MAIS, you dapat local brand, Alpha semua bagi brand kat you. That is still a campaign. That is still you punya punca rezeki. Tapi kalau you tak bercakap pasal Palestin, maybe dapat maybe dapat. So you nak jaga estetik tu, you bukan nak jaga you punya periuk lagi sangat pun. I pun bercakap pasal Palestin. I dah tak dapat campaign yang sasar Israel tu, tapi I masih dapat campaign. So don't you think dengan menghakimi orang yang diorang nak jaga estetik tu, you literally being judgmental right now? You tahu ke yang diorang sekarang ni memang nak jaga estetik or not? Dia beritahu you ke? Tapi kenapa dia tak post? kalau dia kata dia punya feed tu memang penuh dengan apa semua brand-brand yang high end tu, and nak share satu story pasal Palestin pun susah. Apa sebabnya? Okay, nampaknya isu makin panas ya. Nak share satu story je. Susah ke nak share satu story je? Macam you post banyak juga? Ya. You tak takut dia tak nak jaga estetik you? Tak ada. Bagi I, kesedaran itu lagi penting sebab
apabila kita memberi kesedaran pasal isu Palestin ini berkait dengan agama juga sebenarnya. Sebab dalam Al-Quran pun dah tertulis dah sejarah Palestin dan sebagainya kan. So kalau kita tak memberi kesedaran kepada mereka ni, so sampai bila and diorang nak buat kempen-kempen yang international atau apa, tapi you kena fikir pula dari segi agama you, macam you buat ni okey ke tak okey. Faham. Tapi kalau kata nak jaga estetik lah kan, kalau Dayan Trisha pun boleh post, kau betul. siapa? Kan? Kau Aku masa siapa? Dayan Trisha post tu aku macam Siapa orang tu? Ha? Kita boleh sebut ke bip. Kita selalu bip dua kan. Bibip ni baru kahwin dah asyik post dengan suami dia. Dia jadi Tak personal. tahu lah. Macam dia personal lah sikit sebab kita macam mana? Influencers ni juga adalah kawan-kawan kita. So memang kita follow dia. Okay, ini ada kontroversi sikit. I akan dikecam oleh influencer-influencer ni. You rasa tak yang orang yang cantik tak post apa-apa tak kena sangat? Betul. You tak rasa ke? Hari tu Cik banyak story dia. You rasa tak? You tak ada dalam you punya generation? Sebab kita orang muda tau. tapi orang cantik, orang handsome memang dapat. You rasa tak yang orang kalau dia macam you famous tapi you cantik, yang orang semua sayang you, orang tak kisah sangat? Mungkin ada lah. Dekat dalam you punya kawan-kawan selebriti ada? Ada. Ada. Okay, siapa? Rahsia lah. Nanti dia tak pasal-pasal. Tapi ada je perempuan cantik yang macam post, korang sorry tau, I ada campaign dengan ni, I harap sangat korang. Lepas tu macam, kita faham je. Kalau sampai ke orang lain, dia akan macam, Sampai sebenarnya tak patut lah kan. Kenapa Tapi you nak pilih cantik, you tak post, tiba-tiba boleh maafkan pula. Kalau orang ni view banyak, muka tak cantik, you kena baca, kenapa tak post pula? That's the harsh reality of the world lah. Nak semua cantik, berkawan dengan orang cantik, orang kaya, macam tu. Okay, tak apa. Aku dapat orang cantik. Orang cantik yang ni post, minta maaf Nampak tak? Dia boleh cantik dan boleh post. Okay. Kita cakap pasal maybe diorang ada reason tersendiri tau yang diorang tak post. Macam Zoe sendiri, you kan you duk post-post benda ni kan. Apa impact dekat you sebagai seorang selebriti, sebagai seorang influencer? Apa impact yang jadi dekat you bila you post? Kesedaran. Yes, Kesedaran kesian apa yang berlaku dekat Palestin tu. Kan? So kalau bukan dia orang hanya tak tahulah, maksudnya dia orang kena tengok news, tengok dekat IG ke ataupun yang follow dia orang akan dapat info-info pasal news tu kan. So kita nak sumbang, nak pergi sana memang tak dapat. Betul. Nak sumbang dari segi RM1 itu personal lah. Kita suka hati kita nak sumbang berapa. Tenaga kita hanya diperlukan untuk media sosial saja. Kita mempergunakan followers kita ni untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana tu betapa jahatnya Israel ini dia pergi merampas tanah-tanah orang Palestin. Faham. Kalau you, what is your impact? Impact dekat I. Yes, impact dekat you. Sebenarnya I nak tanya impact dekat you, tapi tak apa. Maksud you, kalau I share ni apa yang Apa yang telah terjadi dekat you sebab you share pasal benda ni? Kalau you tanya I jujur, I'm not doing this for myself what. I bukan buat benda ni untuk diri I. This is for Palestine. Ini adalah untuk agama. Ini untuk agama, ni untuk community. Faham tak? This is not for me. Dan kita sebagai orang, sebagai human, sebagai manusia, kita takkan rasa bersalah ke? Budak-budak kecil jadi mangsa, baby semua. I'm doing this for our brothers and sisters in Palestine. Okay, I suka. Korang macam sangat semangat ya. So kita kena stop sekejap. Aduh. Sebab kita stop sekejap. Sebab kau tak lama. Kita kena stop sekejap bagi dia. Sebab diorang dah buat iklan tau untuk cerita ni. Diorang ni kalut lah. Kita boleh minum air dulu So kita start balik. So kita kembali lagi dalam apa yang tak kena. So tadi Riz tengah cakap pasal I tengah tanya Riz pasal apa impact dekat dia. Tapi dia cakap, I'm doing this for Palestine what? Okay, sekarang ni I nak tanya you. Bila you dah post-post macam ni kan, banyak kan, apa yang jadi kat you? Korang kena shadow ban ke? Korang dapat, tadi you cakap you dah kena account warning kan? That kind of impact. Apa yang you dapat hate lagi banyak ke? You hilang follower 600,000 ke? Kita tak tahu. Itu yang I tanya. Tak ada pun so far Alhamdulillah. Sebab I rasa I tak hardcore sangat. Tapi yang berpada-pada lah. Macam every morning dah post, repost story kan. Story dah repost, bagi news pasal Palestin apa semua. Tapi kalau nak kata negatif impact tak ada. Cuma ada lah macam 1-2 video kena report. Tapi kalau I appeal dapat balik, so far tak ada. So far sebab I tak buat yang hardcore, yang macam tak ada, I tak buat macam tu. Aku tak buat agak. Diorang take down terus. Take down terus. Ada kena merah dia kawan I. Korang ajar kan?
Ingat kot. And tak mungkin sebab itu. Sebab I maki BBC itu. Sebab BBC kecil of my topics are boycott. Boycott ni kan local je, dia surround. Dia tak pergi sampai ke luar negara. Dia video you sampai ke orang Israel. betul, So, sebab you kena report tu. Sebab Dia I maki bergaduh- diorang. Dia bergaduh dengan orang Israel. Sebab dia orang tak gundul. Ya. Bawa yang atas lah. Oh, geram pun dengan diorang. Sebab I punya isu, local isu yang boycott lah. Siap belah macam mati tu. Benci betul dengan dia. Tapi itulah. Okay. Itu kena sensor tau. Okay. So, daripada tak dari step kerja, Ha? kerja. Kerja. Okay ke? Dia mengganggu tak kerja you? Mengganggu ke tak I rasa mungkin memang sebab hujung tahun. Tapi memang kurang job lah sekarang. Tapi Tapi faktor juga tu kan. mungkin ni lah sebab actually satu dah drop. Satu lagi I cakap I tak boleh buat. Yang selebihnya tu senyap je lah. Memang tak boleh buat sebab Israel. Tak boleh buat sebab dia barang Unilever. Banyak actually barang-barang dia. Barang memang Unilever tu mostly penuh kat WhatsApp. banyak gila. Yeah. Okay, kalau macam Zoe kan, you founder kan. So, bila you dah boycott, macam you post-post pasal ni, ada tak impact dekat you? As macam orang tak nak collaborate ke? Or macam you sendiri, macam orang makin ramai orang beli ke? Faham tak? What kind of impact you dapat lepas benda ni jadi? For me tak ada impact pun sebenarnya. Macam tengok followers tu naik pun, for me tak pernah tengok pun followers naik faham. ke, turun ke. And then kalau macam job tu, for now orang dah start ban Israel punya brand. Yes. So untuk Mika Series punya lagi naik lah. Learn. Sebab diorang support local punya. Yes. So diorang pergi dekat Mika Series memang dah dekat Watson. So brand dah ada dekat Watson. So trusted lagi tinggi. And diorang boleh buat pilihan nak beli Israel punya ke ataupun local punya. Betul. Local punya Muslim product. So for sure dia akan pilih yang local punya bagi orang yang concern pasal Palestin lah. Tapi ada juga yang hantar korang lah Israel ke Palestin ke, aku nak beli, aku nak pakai untuk aku. Jadi aku cantik. Cantik. Mungkin dah sesuai dengan dia. Okay. For me, it's okay. Depends pada you lah. Niat nawaitu you macam mana kan. And then satu lagi ialah kalau kita tak tanam dalam diri kita ni isu Palestin, sampai bila-bila pun, sampai keturunan kau pun akan support dia orang tu. Betul. Sebab Walaupun tu you kena, that's why kita repeat benda yang sama je supaya benda tu tak mati, supaya orang muda ni tu tak tahu mati. sebenarnya macam mana. Tapi sebab boycott dekat kalangan Malaysia ni, dia tak lama Musim. tau. Dia sekejap je kejap-kejap. Walaupun dia bermusim, it's actually better than nothing lah. At least kita ada usaha. So apa yang membuatkan you rasa yang kali ni punya boycott different? Sebab sekejap je nanti korang beli balik. Sebab yang kali ni bukan kita je yang boycott. Kat Satu US dunia boycott, kat tau. UK boycott, kat Russia boycott. Satu dunia. So kenapa Malaysia susah sangat nak boycott? Kalau US pun dah boycott brand diorang sendiri, kita nak boycott brand luar punya dah susah. Sedangkan kita ada brand lokal kita. Tapi brand lokal kita tak pandang pun. Sekarang ni pun brand lokal kita pun kena boycott juga. For the stupid of reason. Ada dewa apa ni? Dewa apa kita panggil? Dewa tanda tu. Oh, ya. Tak ada. Benda paling tak ada Kau kena pergi beli kopi, kau bukannya lepas beli kopi tu kau sembah dia terima kasih kopi ke apa, tak ada kan, kau minum je kan. Itu pun jadi isu. Habis yang kau minum baikkan duyung tu sama juga, faham Aku tak faham ke? So macam kadang-kadang dia simple je, tapi kita nak complicate things. Kita rasa macam nak siasat lebih-lebih, padahal macam lah. Sebab macam dekat I, impact I lah kan, yang apa yang I sendiri rasa, memang I tak kurang job sangat lah. Alhamdulillah. Allah, rezeki Allah maha luas. Tapi sebab I tak buat. Yes. Sebab I bukannya buat review je. So dekat TikTok I memang ada platform banyak lokal lah kan. Tapi ada campaign I kena tarik. Macam hari tu I dah pergi. So tapi sebab I dah lah post, I pergi. Lepas tu aku pergi, lepas tu aku bug post pasal Palestin. Tak ke betul aku pergi declare, I tak support apa-apa ni yang berkaitan dengan Israel. Salah you lah sebenarnya. Sebab I post, sebab I dah kena kecam. Sebab I post I pergi sana. Tapi itu kan kerja I kena commit, tu kerja I. Betul. Dah sign apa semua kan. Lagi sebab kita dah sign. Tapi okey lah. Tapi nak sign ni. Kan betul. Kita dah sign. Sebab ada kawan I hari tu, dia tiba-tiba macam, gila apa aku tak nak ambil job tu. Dia bayar aku RM8,000 kot. Duit kot, korang tak ada duit sudah. Aku nak duit RM8,000, siapa nak bagi? Macam tu. So apa korang rasa untuk influencer-influencer yang macam ni? For me kalau dah sign tu, you kena buat lah. Itu tanggungjawab you kan.
kalau you tak buat, you tak ada duit, macam mana nak bayar kereta, bayar rumah kan. Tapi kalau tiba-tiba macam yang belum sayang apa-apa lagi, yang kalau besar dapat apa offer, Tapi 8,000? Itulah kita panggil ni kan, kita panggil apa? Kita panggil nafsu. Kita panggil nafsu. Itu benda-benda nafsu yang datang. nafsu sebab kita nampak duit kita lebih Kejar duit. Duit tu jadi Tuhan kita, faham tak? Duit aku pergi. Sedangkan kita tahu yang memang dalam hidup ni ada benda yang macam obstacles. Dalam hidup ni memang ada cabaran-cabaran yang you kena go through, yang you kena elak. Benda-benda macam tu ada reward, dapat pahala lah, masuklah syurga. Tapi kalau 8,000 tapi daripada Israel ni boleh lah sebab 8,000 tak nak. Itulah cabaran dia. Cuma kadang-kadang dugaan dia. Cuma kita kadang-kadang kita fikir kita punya apa? Kita punya tekak sendiri. Kita fikir yang janji aku kenyang. Yang apa? Saudara kita kat Palestin kepala meletup juga tak fikir pula. You tolak 8,000, mungkin 2-3 tahun lagi you akan dapat 80,000. Betul, Sebab insyaAllah. kita nampak depan mata, kita nampak 8,000. Kita tahu yang kalau kita tolak mungkin macam Zoe cakap, mungkin nanti in the future banyak lagi dapat. Macam I tolak, ada few yang I tolak sebab I rasa macam kalau aku tak tolak sekarang, saya bila pun aku tak boleh tolak. Sebab diorang duit memang banyak. And Israel bayar influencer diorang $5,000 Untuk buat konten. Untuk buat konten sebab promote diorang punya negara. Nampak tak? Diorang memang punya duit. Diorang tak kisah pasal duit. Semua brand king semua diorang punya. So diorang memang ada duit. So menunjukkan kalau aku teringin lah 8,000 diorang tu, kecilnya lah aku ni. Macam senangnya lah orang Melayu ni kena pijak-pijak kan. So I tak nak jadi orang yang lemah. Sebab tu I tak nak. Sebab I rasa macam no, korang tak boleh beli aku dengan 8,000, okay? Macam tu. Okay, so kita dah boycott ni kan. Apa korang rasa? What is the impact? Kadang-kadang budak-budak sekarang, budak-budak generasi Z ni, bukan generation Z je tau. Ada hari tu aku kemarin aku bergaduh dengan dia dah tua dah. Ada macam pakcik pun ada sebenarnya. Yes. Apa yang sebab diorang tak faham what is the impact. Diorang ni dah kaya dah. Bukan je duit sekarang yang korang bagi tu yang nak pergi beli diorang punya senjata sekarang. They already have the money to buy all the weapons kan. Untuk bunuh orang ni diorang dah ada dah sejumlah duit lah nak untuk pergi bunuh orang kan. So, apa you rasa kalau kita boycott sekarang, apa impact dia yang orang-orang tak tahu sebenarnya? Dia satu main objektif of boycott ni adalah untuk menyampaikan message, untuk nak tunjuk dekat brand tu yang aku tak support kau, aku tak nak beli barang kau, faham tak? That's the point. That's the point. Dari segi dana, That's the duit point. dia Dia bukanlah sangat yang aku tak nak bagi kau duit. Itu satu, sebab duit aku penat-penat cari kerja, tak tahu duit aku pergi dekat membunuh saudara aku sendiri. Tapi another point is, you nak sampaikan message yang kau support Israel, aku tak, buat tu salah. you just want to sampaikan message. Tapi kenapa ramai orang tanya kenapa kita nak fokus dekat what's the other one? Actually banyak lagi kan. Apa yang top 3 tu? Yes. Ramai yang tanya kenapa kita fokus dekat 3 ni, sebab 3 ni yang terang-terang. Yang bagi duit. Satu yang bagi makan, satu yang buang pekerja dia, satu lagi yang bagi duit. So ini terang-terang yang lain tu kita buat kalau kita mampulah. Tak adalah macam saya pernah cakap lah, kalau lah kata Israel tu yang sumbang oksigen kat dunia, takkanlah aku nak tahan nafas. Betul. Juga. No choice. Soalan kedua tadi? Apa boycott punya impact yang diorang tak tahu. Macam bila kita boycott, apa je yang jadi dekat diorang ni? Faham tak? Apa je jadi kat orang Israel tu? Faham tak? Diorang rasa macam tak tolong apa-apa pun. Daripada korang boycott, baik korang doa. Faham tak orang-orang ni rasa? Kau ingat aku tak boycott, aku tak berdoa ke? Kenapa kau nak judgemental sangat? Macam tu, faham tak? Sebab diorang rasa macam boycott ni It's a luxury tau kalau you tak ada orang benci you. Kalau kau tak buat content, I'm a content creator. Tak ada satu orang pun, tak ada orang pun benci I. It's a luxury. Itu akan berlaku kepada brand yang tak ada orang boycott. Dia kemewahan tiada hate tu. So bila you start boycott, diorang goyah lah. So that's the point. Dia goyah. Dia macam dulu tak ada orang, semua orang sayang, semua orang makan bahagia makan french fries kan. Tapi sekarang dia tahu yang ada segelintir orang kat dunia ni yang tak suka dia. So dia rasa goyah. So the luxury of being comfortable tu dah tak ada. That's the point. Okay, ini pandangan generasi Z, generasi milenial. Sama je sebenarnya. Dia pemikiran tak kira orang muda ke orang tua ke, kalau dah nak boycott tu kita kena boycott juga. Sebab boycott tu bukan musim tu saja, sebab kepikir kita boycott lepas tu diorang tak ada duit, tak boleh beli senjata. Actually diorang dah ada dana semua dah. Bukan saja daripada mereka boycott. Actually banyak lagi yang kita tahu. Intel semua memang first diorang ni. So for me, itu dia bagi kesedaran kepada satu dunia ni betapa masyarakatnya ataupun manusia benci dengan keganasan. Itu sebenarnya. That's all lah. Pergi Jepun ke, pergi kat mana-mana tempat ke, bukan
Islam, negara Islam je pun. Satu dunia boycott. Betul. Tapi sebenarnya bukannya memanglah kita nak tunjuk yang kita tak support diorang, yang kita selalu cakap kita nak tunjuk yang kita benci, kita tak support diorang. Satu lagi, sekarang ni boycott memang membuahkan hasil. Membuahkan hasil. Memang baik, memang impactful. Tengoklah semua stok-stok dah jatuh. Actually Semua dekat New York ada macam outlet tutup. betul. So macam dekat New York. Oh, dia dah. So macam kalau benda tu berlaku dekat negara diorang sendiri, kenapa tak boleh dekat negara kita? Betul. Tapi agak risau juga sebab kat Malaysia ni kan, ini musim sebenarnya. Kalau tengok hari tu memang kosong, tak ada. Lepas tu, sekarang dah lama mungkin makan. dah ada sikit. Lepas tu yang hari yang semalam ada buy one free one tu dah bergantung panjang balik. Yes. Lepas tu dekat pun dia orang dah ada kempen Christmas. Yang buat kempen tu, pakai tudung perempuan. Posting dekat Malaysia. Sebenarnya Oh yes, yang diorang pegang cup semua kan. So, nampak tak? Dia Sebab secara tu, halusnya, dia manipulate kita. Dia manipulate kita. So sebab tu kita kena always remind yourself that macam every decision yang you buat dalam hidup itu dia ada ujian dia. Faham? Betul. Tuhan macam Tuhan letak sikit-sikit ujian dekat you. Sebab I rasa diorang ni boycott sebab diorang rasa macam diorang nak tunjuk solidarity terhadap Palestin. And sometimes benda ni macam trend. Faham tak? Even Motaz Azaiza cakap, oh maybe kita adalah trend yang dah nak mati. Betul, Faham tak? sedih Which kan? is so Sedih kan? sad. So dia cakap macam tu sebab no, this is not a trend. They have been occupied for over 75 years pun. Tapi sekarang sebab benda ni dah sangat meluas. And kali ni memang paling teruk daripada selama ni diorang kena. Memang sangat teruk. Diorang sampai air hujan pun tak boleh ambil. Betapa zalimnya orang Israel tu, air hujan tak boleh ambil. Air hujan tu sasalah milik Allah. Aku geram. Aku macam kau tak punya- boleh ambil air hujan. Tapi sebab diorang rasa, sebab diorang ada pemikiran, I bercakap dengan kawan I sendiri tau. Aku tak nak panggil dia kawan, boleh tak? Busuk, aku tak panggil dia kawan. Sebab dia cakap apa? Oh, aku memang nak pergi, aku rasa dia akan tengok cerita ni. Aku nak pergi Paris. Aku nak pergi sebab aku rasa dekat sana murah and benda ni bermusim. And bukan dia sahaja yang rasa macam itu. Ramai lagi orang yang rasa. Lepas tu I bergaduh dengan orang dekat BBW sebab I side eye dia. Oh yeah. Dia pergi beli punyalah banyak lilin. Padahal BBW baru je mengeluarkan kenyataan yang diorang support. Dia pergi beli lilin. Aku nampak aku cok. Begitulah. Dia yang tak puas hati dengan I. Sebab dia tak puas hati sebab dia tahulah yang benda tu tak baik kan. Faham tak? So sebab orang rasa macam benda ni, satu dia orang rasa trend, satu lagi dia orang rasa dia orang tunjuk solidarity je. Faham tak? Untuk media sosial. Post view banyak sebab tengah trend. Yes. Pakai muffler. Tapi sebenarnya boycott ni dia sebenarnya within ourselves. Faham tak? Betul, Kau betul, kena letak kau punya value kat mana. Tapi kalau value kau dekat ke? Kalau lah kata is a trend kan, kalau lah kata is a trend, ketika trend tu tengah up lah, trend tu tengah hangat kan, 100 orang boycott. Lepas tu bila trend tu dah habis, kita ada tinggal 10 orang je yang istiqomah. Ya, betul. That's better than nothing. Betul. Sebab tu waktu trend tu up, benda tu kita Betul. so supaya bila trend tu dah mati, orang yang istiqomah tu ada Yes. untuk berjuang ke benda Hopefully tu. kita semua istiqomah. InsyaAllah. Hopefully dalam 100 tu 80 ya ataupun tak lah, 10 yang kan. yang istiqomah. Tapi kalau kau nak kata kat aku alah trend je ni tak apa, kau tengok in the future aku buat apa, then you judge me then. Tapi for now aku masih ada semangat. Betul. Kau jangan judge aku. Kau jangan judge aku Okay. sekarang. Ada satu my friends punya owner lah. Dia nak sponsor untuk my office. So aku cakap dia not for now, bukan untuk sekarang sebab tengah trending. Tapi cakap secara baik, actually memang dah tak support. Okay. Betul. Tapi kita tak semestinya tak berkawan. Betul. Sebab kita bukan nak hina orang yang kecil kat Bukan. situ. Betul. Dia ada hak dia. Sebab itulah dia pun nak cari rezeki. Dia ada syarikat dia ada staff-staff dia nak bayar. Tapi cakap baik-baik dengan dia, untuk nak posting, nak bagi ke apa ke benda kan memang tak. Faham. Tapi kan diorang macam cakap sebab kita boycott orang hilang kerja. So kenapa kita nak fikir orang-orang dekat sana instead of kita punya rakyat yang hilang Merana. pekerjaan? Macam kau tak kesian ke orang OKU tak ada kerja? Padahal bukan sahaja bagi kerja dekat orang-orang orang-orang kurang upaya semua tau. Tapi dia juga bayar zakat sangat tinggi. So orang-orang, sebab I pergi shoot hari tu kat Penang, diorang dah mempersoalkan benda tu kat I macam tergamam sikit. But itulah macam orang-orang tu lah yang mempersoalkan umur 40. Diorang cakap tahu tak ya, diorang ni bayar zakat paling tinggi, bla 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 bla. Itu milik orang Islam kita.
Lepas tu orang hilang kerja. Sebab dia bagi tahu kan. sebab bukannya. Lepas tu dia cakap apa? Siapa engkau nak cakap benda tu tak boleh makan? Tapi Sedangkan benda tu mufti cakap halal. Dia memang halal sebab tak ada Pakai bahan. No. dia memang halal. Dia macam mana? Dia of course lah dia penyumbang zakat terbesar. Dah company dia besar mana pula. Ya tu. Tapi kalau satu hari nanti kita transitionkan, what if katanya 2023 ni adalah transitional phase di mana local brand naik, satu hari nanti Zeus yang akan bayar zakat paling tinggi. You don't know that. So kita sekarang ni kita nak mempertahankan benda yang dah ada sebab we're used to it. Kita dah biasa. Betul. Kita dah biasa. Lepas tu orang-orang yang kerja kat kalau dah kata hari ni aku boycott, esok kau kena buang, itu aku rasa salah company kau. Ya, maknanya Itu salah company kau. lain. Apa policy company kau? Apa kontrak yang kau sign? Kenapa kau boleh kena buang? Mana pampasan kau? That's not my fault. And orang yang hilang kerja masa PKP lagi ramai. Betul. Kenapa tak bising pasal tu? Masa I PKP was lagi thinking ramai about that tak ada too. fikir pun. pula, kan? Masa PKP tu orang hilang kerja sebab COVID. Sekarang ni orang hilang kerja ketika kita mempertahankan saudara kita kat Palestin yang kena bom tu. Kau rasa yang mana lagi berat? Itu tentang pahala lagi banyak dapat. Kau rasa Betul. yang mana lagi berat? And rezeki tu bukan milik. Sebab bukan sahaja Melayu tau yang bising pasal benda ni. Of course kita adalah multi-culture betul. negara kan. So diorang cakap lah macam sebab kau nak mempertahankan agama kau, orang lain jadi mangsa tau. So it's not fair for us. Macam tu. Faham tak? So diorang rasa macam korang selfish lah. Kita selfish for boycotting Sebenarnya sedih tau kat Malaysia ni. You tahu kan bab ni. Sebab kita orang buat TikTok, kita orang memang keluar banyak. Sebab so I tak tahu you punya apa yang you dapat, komen-komen yang you dapat, apa-apa insight yang you dapat daripada kawan-kawan you. Apa yang diorang fikir pasal benda ni? Do you get comments from non-Muslims? Tak ada. Tak dapat. Dia sedih sikit sebab kita kat dunia ni kita nampak Mat Saleh Kristian lah, yang Buddhis semua dekat dunia tau, dekat France, dekat US, dekat UK semua bersolidariti. Yes. Tapi dekat Malaysia diorang rasa macam ni isu orang Melayu. Ini isu orang Melayu. For me, dengan followers I tak ada yang pasal tu sangat sebab tak pernah lah kot ada komen-komen yang macam ini untuk agama Islam kau je ni. Sebab ada orang Sebab tu lah muka you tak ada kedut ni. You sangat positif. sebab memang kita fikiran terbuka dan ramai Chinese friend macam Matt Yoon daripada influencer tu pun dia support. Sebab dekat comment section ada yang cakap macam kenapa nak push your belief into us? Betul. Kita orang kena macam tu. Kenapa kepercayaan agama Islam tu kau kena push dekat non-Muslim? I tak respon lah. Cuma I rasa macam kalau satu dunia bercakap pasal Palestin, the non-Muslim, the Christians, even Jews pun ada yang support Palestin. Kenapa dekat Malaysia dia jadi isu Islam? Betul. Kan ini adalah isu humanity. Mentality. Kita kena ubah mindset dia orang tu. Support Betul. Palestin tak semestinya. Kita kena masuk Islam dulu baru boleh support. Betul. Padahal dekat Palestin ada Christian. Ya, ada yang kena benda bom. ada church kena bom. Betul. So macam apa yang isu Tapi Islamnya? this year is better than before lah. Betul. Ada je influencer non-Muslim yang dah start sharing kan. Yes. Ada Moses pun dah support. Moses pun Yes. support Palestin. Banyak dah influencer yang support Palestin. So it's better than before. Tapi sebelum-sebelum ni kalau Palestin je isu orang Melayu. Ni isu orang Melayu. Betul, which is so sad lah. Okay, sebenarnya kita nak cakap banyak lagi. Tapi kita nak main game. So kita kena iklan. aku nak main game bodoh ni satu. Okay. So tunggu sekejap. Game yang kita nak main sekarang ni adalah Bumi Itu Bulat. Korang jangan judge aku. Memang aku curi dekat TikTok game ni. Kalau ada tahu game ni, memang dah tahulah. Tak ada lah. TikTok. Tak kisahlah. Tak boleh. Kita dah set dah susah ni. Lambat ni nak fikir. Cerita ni sejam je. So okay. Bumi itu bulat. Dengar betul-betul Bumi itu bulat. So I akan bagi you I akan bagi number and you kena bagi tahu berapa. Sebab bumi itu dia bulat. matematik tapi dia tak matematik. Ya. Sekarang ni kita tengah main dengan Zoe je Kita lah. mainkan dia. Okay. I tunjukkan dia. Okay. 1 tambah 1. Kosong. Sebab bumi itu bulat bang. Takkan tak tahu lagi. Okay. 1 tambah 8. 2. Sudah macam tu. Okay, you tanya I soalan. I tanya you. Itulah dah boleh balik kot. Okay, you tanya I soalan. Bumi itu bulat tau. Bumi tu bulat tau Amalia. 8 tambah 8. 4.
Betul. Oh, salah Cuba betul. cuba you tanya I Zoe. Kan? Okay, cuba Cuba you tanya dia soalan berapa. Soalan matematik tak. Ha, Bumi tu tambah-tambah bulat, tu kan? je. Dia kena tambah nombor je. Okey. 5 ditambah kena ada bumi tu bulat ke ataupun Tak payah. tak payah? Ha, Tapi tanya bumi dia. itu bulat tu, ya Bumi tu bulat berpaksikan tu benda tu keluar. lah. You berpaksikan dia lah. Oi bapak. Ibu clue. Bumi itu bulat. 10 tambah 5. 10 tambah 5 1. Ha, takkan tak dapat Okay. lagi. Satu lagi, cuba tanya lagi. Okay. 8 tambah 0. 3. Ha, nampak tak? I dah betul-betul bagi kat you ni. Kita try Zoe 8 tambah 8. Tadi ada jawab. Ni otak kat luar bukan macam otak kat lutut. Bagilah clue dulu. Clue dia bumi betul bulat. Kalau korang dah tahu 2 orang. No, benda ni sangat senang. Okey Betul-betul lah kita dah tahu tadi. I lah yang tahu tadi. Okey, bumi itu bulat. Itu bulat. 0 tambah 8. 3. 8 tambah 8. 4. Ha. 1 tambah 1. Kosong. Ha. Okey, kenapa dia kosong? Do you see why dia kosong? Betul. Kenapa dia syukurnya? Hello. Okay guys. Takkan dia Tapi dapat. dah dapat tadi. Ha, kita dapat kosong. Kenapa dia kosong? Sebab dia tak ada Kenapa bulat bang. salah? Sebab dia tak ada bulat. Dia bagi jawapan tak? Ada bagi jawapan kat you. Sebab dia bulat, Sebab dia tak ada bulat. kosong. Ha. Tak, Kosong ada 1 tambah bulat, 1 satu tu tambah satu jadi tak ada kosong bulat. sebab dia tak ada bulat. Sebab bumi itu bulat. Okay, 5 tambah 6. Kosong. 1. 1. Okay, lagi. Ha. Satu pula. Cuba fikir apa yang bulat? I dah bagi kat you jawapan dah weh. Kalau tak boleh fikir juga memang otak bukan kat luar. Kau takkan lutut lah. Okay, 10 tambah 10. Ha. 10 tambah 10 kalau betul 20 lah. Ha, Okay, okey. okay. Kalau bumi tu bulat. Kosong. 2. Tak, 2. 2 pula. Ha. Sebab kita cari yang bulat. Kita kan love benda-benda bulat. Tapi 2 bukan bulat. Tapi 10 ada bulat. Ya. Run tu. Okay. Aku bagi tahu korang pula. Okey. Oh, dia test kita pula. Okay. 5 tambah 2. Kosong. Asal kosong pula? Sebab tak ada bulat. Sebab ada bulat lah. Tak ada bulat. Suka tak aku nak. Boleh explain dekat dia? Dah boleh bagi jawapan lah. Okey. Bumi itu bulat. So macam 10 tambah 10 2 sebab So, ada dua je yang kosong bulat. ada 2 bulat. Kita cari yang bulat bang. Faham tak? Oh, faham. 8 tambah 6. Masih lambat guys. Tak, aku tak faham macam mana maksudnya. So, bulat kan? 8 Okay. 2 bulat. tambah 2. 6. Okay. So maknanya So, berapa? 3 bulat. Betul. Alah. Macam tu je Sampai kena sebenarnya. ini yang kalau tak faham lukis, betul-betul kena lukis kat dia. Baru faham. 8 tambah 8. 8 tambah 8, 4. Yes! Orang dah tahu. Jangan sampai kita ambil satu-satu dua-dua ni. Yang game yang kalau korang tahulah, Okay. siapa yang pasal warna tu. Ha? Korang tak tahu kan? Dia kan main 2 orang. Tapi masa tak ada. Nak main sekarang? Tak ada. Okey, tak main kita cut kita main eh. Lepas kita cut kita main eh. Kita main. Okay, so kita kena masuk pada topik kita. Pasal Palestin. Aduh. So, I sajalah nak pergi sebab kita terlalu tense kan, terlalu marah. So I nak bagi kita macam ni apa loosen up sikit lah. Okay. So kita dah tahu yang some of people in Malaysia, dia orang rasa yang macam benda ni trend. Okay. And I rasa pun benda ni setengah orang buat macam trend. And it's dying now. Because I saw ramai. Kan? Sebab Black Friday kan. Aku rasa sedih sebab Black Friday I literally mengumpul duit dia banyak untuk beli. Sebab I memang shopaholic. I ni kira penyumbang terbesar lah ya untuk beli sekali sebab I memang shopping punya orang. Banyak.
So bila I tengok diorang beli, I rasa macam sedih lah. And I don't mind to judge. But looking at what is happening right now, kau tak nampak ke yang baby apa tu yang tak ada sampai yang sampai diorang beranak tak ada anesthesia semua, which is so bad. And you know that we are doing this to show that we don't support you guys, and kita nak corruptkan diorang punya, kita nak jatuhkan diorang punya ekonomi kan. And the fact that you don't care, it shows that you don't have any humanity. And I am judging. Because kalau kau tak tengok tak apa, kalau kau tak tahu tak apa. Betul. Tapi kalau kau tengok, kau tahu, and this is the only way kita boleh hit them where it hurts. Betul. And you're not doing anything because you don't think that it's your problem. It shows who are you lah. It shows what Rick's inside lah. For me, I'm not being judgmental, but I am. Okay, sorry, not sorry. So, how as an influencer, celebrity, orang yang berpengaruh, yang ada followers, korang rasa macam mana kita nak jadikan benda ni sebagai benda yang berterusan, istiqamah, ya, bukan trend. Because isu Palestin, kalau kalau you bukan Islam pun kan, betul, ni adalah isu yang besar because apa yang diorang tengah kena sekarang sangat teruk. Maybe orang kita tak rasa sebab kita sangatlah privilege. Betul. We are so privileged. Kalau dibandingkan dengan Palestin tu, mewahnya hidup kita. Walaupun kita duduk dekat PPR sekalipun, mewah. Kita sangat mewah. Okay. Itu PPR dalam PPR ada dalam PPR ada apa? Kita tak tahu kan. Tapi mewah lah maksudnya. Kita mewah lah. Okay, kita dapat pergi sekolah apa semua tu. Kita sekarang ni diorang sekolah pun dah tak ada. And diorang ditutup pengajaran 2024 sebab budak-budak dah mati. Budak-budak dah syahid. So, macam mana kita nak buat benda ni supaya ini berterusan? Mereka you pun pernah pergi Gaza kan? So, apa you rasa kita boleh apa yang kita boleh buat lah? Kita boleh buat measures we can take untuk jadikan benda ni berterusan supaya orang tak stop cakap pasal benda ni, supaya orang tak pergi beli Black Friday. Sebab minta maaf lah, memang orang Malaysia ni sangat bang Israel. Betul. Ada dek. Jangan cakap aku nak judge. Palestin ataupun Gaza ni memang dekat dengan saya sebab saya dah 2 kali pergi sana, and saya dah ada keluarga angkat kat sana. Love. And then saya baru saja bertanya khabar dekat family saya dekat sana. Saya panggil Umu. Ibu kan. Tanya macam mana kat sana. Dia cakap rumah yang saya pergi last time tu dah tak ada dah. Okay. Dah kena bom dah. So sekarang ni dia pergi ke selatan Gaza, berkumpul kat situ, and air susah dah dapat, makanan pun dia jadi 100% lagi mahal sebab dah hancur, kedai-kedai roti semua tak ada, and then supplier datang kat situ, and orang nak beli dengan harga yang charge mahal lah. Sorry, I kena potong. Supplier ni orang Palestin ke? Saya tak pastilah, mungkin orang Palestin ataupun orang luar pergi bagi bantuan, and kalau macam ada yang kedai-kedai yang belum kena bom lagi, dia menjual lagi, ataupun yang memang tak ada sumbangan daripada orang luar. Jahat sangat nak jual mahal. Okay. Sebab memang susah nak dapat. Faham? So ada setengah orang mengambil kesempatan kat situ. Okay. Nak bagi tahu, apabila first saya sampai kat Gaza tu, kita orang dipelawa masuk kat tempat diorang, and satu hari tu kita orang lepak dekat jalan Gaza. Diorang panggil lepak sekali, shisha sekali, and belum kena apa-apa, jom rumah lepak, kenalkan family, and kita orang pergi kat rumah diorang. Tahu tak? Masa kita sampai rumah tu, satu table besar ni dihidangkan kita dengan makanan, dengan buah, dengan air. So macam kita rasa macam dihargai. And satu part yang benda tu rasa macam tak terfikir pun, tiba-tiba dia buat tunjuk senjata tau, bom. Tapi masa tu tak boleh record, tak boleh ambil gambar untuk keselamatan. So dia orang kena bersiap siaga pada masa tu. And untuk yang perempuan-perempuan pula, dia memang kena pakai baju labu-labu sebab dia cakap kalau dia mati nanti, dia tak nak mati dengan keadaan aurat terbuka. Sampai macam tu dia orang kena jaga sentiasa caution. Hari-hari hidup tu ready nak mati je. So for me, Gaza dengan I terasa macam itu adalah saudara jauh. So insyaAllah one day I nak pergi balik, nak pergi tengok, nak pergi ziarah family I kat sana. So itu yang dah pergi. Kalau yang tak pergi lagi tu, macam mana you rasa sifat yang you tak nak support lah, you tak nak boycott lah. Mana keprimanusiaan you? Betul. Kau nak pergi belum tentu lagi boleh pergi. Apa yang kecil-kecil orang duk buat ni pun kau tak nak buat. So betul, benda-benda paling senang kan untuk boycott. One time tu, I rasa macam I tanya dekat, kita orang berurusan dekat Facebook.
tanya Umi tak ada reply. So macam adakah family aku kena mati dah? Tapi alhamdulillah diorang masih selamat lagi. So diorang sekarang ni kena berada dekat selatan Gaza, ditempatkan kat situ. West Bank lah. Tu tebing barat. Selatan Gaza kat mana pula? South Gaza. Pasal Tak pastilah kan. kita orang tak tahu kan. Sebab sekarang macam macam ada 2% je yang tinggal. So 2% tu memang orang-orang yang sangat, I pun tak tahu kalau you meninggal kat Gaza, you bertuah ke, or you tak meninggal ke, you bertuah. Faham tak? At this point. Betul. And I rasa macam sebenarnya diorang like as a Muslim lah. Sekarang kita cakap pasal Muslim, I rasa diorang bertuah lah sebab dia tahu dah tempat diorang kat mana. Kita ni kita dah tahu lah diorang terus tak ada hisap lah kan. Even diorang punya mayat pun bukan najis. So kita ni, so that's why I macam bagi I, kita tak boleh stopkan benda ni sebab I akan sentuh sikit pasal akhir zaman lah kan. Sebab benda ni memang ada dalam Al-Quran. So kita memang kena go through this phase where pembesar-pembesar Arab semua diam. Betul. Itu yang rasa kita dah nampak dah benda tu sekarang. Kan itu adalah negara Arab kuasa besar tu. Betul. Kaya yang memang diam, yang memang tak nak. Bila diorang pergi OIC ke apa? OIC apa yang yang pergi meeting tu diorang tak nak buat apa sekatan minyak ke apa. I rasa macam ya Allah, aku ni jahil tapi macam tak adalah sampai kau Tuhan bagi kau tanah dengan penuh lah resources yang kau buat kau kaya sekaya-kayanya. Minyaknya. Dan kau lah yang lupa dulu. Yeah, and the fact that they are written in the Al-Quran already, yang apa yang akan jadi dekat masa hujung-hujung zaman ni. Betul. Macam bahasa Quran pun bahasa korang tak tahu takkan kita korang ni yang jauh yang jahil pun tahu. Diorang baca Quran tu macam baca buku biasa. Sebab orang faham. Kita nak kena terjemah dulu apa semua pun kita rasa macam geram. Macam why are you not doing anything? Rasa geram. And you are a rich country. You Saudi semua tu kau negara kaya, minyak kau banyak. So kau takut apa? Kau pertahankan je lah saudara kau ni. So, empat ni yang paling macam ada apa voice kan, but they refuse to say anything, refuse to do anything, which makes me so sad. So bagi I, we cannot bagi benda ni jadi trend sebab sebenarnya bila kita makin lupa, sebenarnya dia melalaikan kita. Faham Betul. tak? Sebab tu kalau you ask me what I can do kan, macam if it's a trend kalau lah kata benda ni trend dan trend akan mati, I akan cuba sedaya upaya that it doesn't die on me lah. Dia tak mati from me. Kalau benda tu mati, dia tak mati dengan I. So kita macam nak didik orang, kita kena didik kita dulu. Betul. Kita ni yang kena istiqamah lah. Lagi pun macam gaya hidup kita sebelum ni is built from habit. So sekarang pun kita dah memilih. Pergi Watson tengok dulu semua apa. So when you start doing that, lama-lama you akan terbiasa. Betul. So lepas ni dia akan jadi benda biasa je. Dia akan jadi benda biasa yang bila malam kita lapar, kita pergi cari burger Ramli. Faham tak? So burger Ramli sedap je. lagi sedap, lagi murah. Lagi jimat. So okey je lah. Lama-lama dia akan jadi habit. Lama-lama dia akan jadi macam kita tak perlu cakap tapi orang tak buat lah. Betul. And I rasa one of the thing yang bagi I rasa nak keep going, because ramai sangat yang datang dekat I and say thank you. Macam thank you Malia, because of you I lagi cautious. I banyak nak tengok update daripada you. And sebab you buat video, I rasa macam terasa, so I stop. And I rasa macam oh ya, kalau aku boleh bagi impact macam ni ke orang-orang muda, so why not, right? Betul. And my mom sendiri call I macam, Kak Girl, kita boleh beli Zara ke? Kita boleh beli Tommy Hilfiger ke? Macam cannot. Even like some of my friends also, Malia, ni boleh ke? Because I literally did my research, in-depth research, because as a big spender, I spend a lot on this brand. Kalau sekali aku beli banyak 5, beli lilin sampai 5, cari apa kan? Macam tak pandai wangi lah rumah kau. Tapi memang I rasa macam if I boleh bagi orang ikut I, so I rasa itu macam macam motivation, you know, macam budak-budak ni ikut aku, so aku lagi rasa nak post. So what I do is that I baca, lagi geram, lagi marah. So benda ni terpahat dekat otak dan hati tau. Yang diorang ni memang kaum yang aku kena bantras macam tu. Faham tak? So I rasa macam followers I tak adalah banyak, tapi
it's quite impactful. Macam tu. So macam whatever that I can do, I can try lah. Kalau I kena belajar, kalau hari tu I research sebab I nak bergaduh dengan orang Israel. I tulis buku sejarah semua, and bila kita baca, the more we read, the more we know, the more we understand why we have to fight against the Israel. Sebab mereka memang jahat lah, baik pun you Muslim ataupun tak. Sebab kalau you Muslim, ini bukan sahaja isu kemanusiaan, ini juga isu keakidah. Tapi kalau you bukan Muslim sekalipun, whatever that they are doing right now sangat teruk. Macam kau sebagai manusia, kau tak terasa ke kan? Tapi lagi teruk kalau you Muslim dan you tak buat apa-apa. Ya. Itu lagi teruk. Lagi jahanam. Itu aku tak tahu. Kan? Kadang-kadang kita lupa tau yang dunia ni sementara je. Ya. And ada satu tu dia macam apa, kita duduk dekat dunia ni mimpi, and then kita bangun bila akhirat tu aku rasa macam Faham tak? Yang macam kadang-kadang kita lupa, macam kita macam seksa sangat lah tak dapat. Kita lupa yang macam nanti kau mati, nanti kau akan mati juga. Nanti dekat akhirat nanti kau nak apa kau minta lah. you tak payah tunggu mati. Sebab kalau masa Dajjal nanti, kita punya makanan only zikir. Saya betul korang lah, hanya zikir dan tak kenyang pun. I tiba-tiba terdengar Hanan Ataki, minta maaf. So macam tak kenyang pun. So ada saya macam, oh ya, sebab I sebenarnya satu lagi isu-isu Palestin ni sangat menyedarkan I. Sebab I bukanlah orang yang sangat baik lah, tak ada langsung lah, okay, aku jahil. Tak malu pun nak mengaku sebab saya manusia biasa. Tapi isu-isu Palestin ni macam betul-betul macam menyedarkan I yang macam, what if tiba-tiba sebab ni sekarang dah sangat-sangat akhir zaman tau. Macam dah sangat hujung. sangat hujung. Kita betul. Orang Israel pun tahu. Sebab dia orang takut. Dia orang takut. Sebab tu lah dia orang tanam pokok Gakak tu. banyak gila dekat 7,000 ekar ya. So sangat banyak. And kalau engkau nak pergi kacau Gaza yang Kenonik tu, dengan apa, daripada bawah tanah, daripada laut semua ada, that means what? Kau literally takut yang sebab kau tahu takut that your defeat is bound to happen. Okay. So dia orang pun tahu yang ini adalah akhir zaman. So I rasa macam kita pegang dia orang pun mesti ada kefahaman yang sama lah that judgment day akan terjadi. So I just nak get myself prepared. Whatever kalau aku tiba-tiba kena melalui zaman Dajjal tu semua, nanti aku tak nak lemah. Okay, so isu Palestin ni bagi aware lah that we kena, kalau aku tak 100% jadi alim pun, insyaAllah aku boleh buat sikit-sikit. So I bermula dengan boycott lah, tahan nafsu. Sebab nanti kan perempuan-perempuan kena ikat kat rumah. Tak boleh keluar. So kalau sebab I beli sehari 3 kali, sebab I minum kopi sangat banyak. Sekarang kan 2 kali. Gila. I sangat Israel punya. Betul, sebenarnya I pun sama. I dulu I buat live Jalan Ampang kan? Betul. I dulu buat live memang dia macam signature. Orang akan cakap, okay, hari ni minum apa bila I buat live. sekarang dah tak ada dah kat sana. Sekarang tak. Sekarang I beli kopi macam yang Family Mart punya kopi macam tu. Kopi Saigon. Yang macam kenangan, sedap je. Tapi kalau siang Zeus ada. Zeus. Tapi sebab I suka buat live malam-malam. So malam masa tu saya. Tapi sekarang fun fact, Starbucks Jalan Ampang dah tutup awal. Betul. Maksudnya apa? Maksudnya berkesan. Sebab diorang semua macam kawan I banyak barista, semua dah tinggal 2 orang. Semua tinggal 2 orang. Semua macam sikit lah. And diorang kena cut hours. That means we are doing good, guys. It's working. It's working. And I hope that this issue doesn't die lah. Because I harap lah. Malu kita. I hope that isu ni tak akan mati. Walaupun kalau you rasa that kalau you rasa macam you dah nak lupa, cepat-cepat tengok Instagram, cepat-cepat tengok. Sebab kita ada Telegram Hadis Palestin, kita ada Irfan New Boys. I have a few channels yang I ni, and there is always pendekatan. And I know there's a lot of influencers yang macam Nina Bukata semua tak pernah sehari pun tak post. Hari-hari post. So hari-hari hari-hari kita boleh check. Okay, so kita nak cakap lagi ke? Korang ada benda nak cakap lagi ke? Ada lagi? So kita kena, sebab I rasa macam dah haus. Minum apa kata? Kita kembali selepas ini sebab I nak berhenti minum. Disebabkan masa mencuburi tengok I sangat ni. Disebabkan masa mencuburi kita semua. Kena lagu Nayak tu kan. Okay, sebab diorang tak bagi I buat show yang lama. Diorang cakap I pinjam je show ni. So kita kena, dah nak habis ke? Dah kena habis. Korang kena balik guys. I minta maaf. Oh, you nak balik dah tu. Okay, so last. Apa nasihat korang-korang kepada budak-budak sekarang supaya isu ni tak mati?
Kenapa kita kena boycott? Bagilah kita mulakan pada Abang Zoe. For me, jangan berhenti untuk sebarkan pasal isu Palestin, sebab isu Palestin ni daripada kita tak lahir lagi dah ada masalah ni, sampai kita dah tua pun, dah kahwin, dah anak pun masih lagi dengan isu ni kan. So sebarkan isu-isu Palestin kepada yang budak muda supaya benda itu akan sentiasa ada diingatan. Dan sebut saja Palestin, mesti ada kematian, mesti ada bom, mesti ada yang kena halau daripada tanah mereka. So benda-benda tu kalau kita fikir, kalau kita berada di tempat mereka, macam mana kita kena halau? Kita tak ada rumah ni, kena bom dah. Nak pergi mana kita? So ini adalah tanggungjawab kita, orang Islam, untuk memberi sumbangan kepada mereka. Nanti Allah akan tanya, apa sumbangan kau dekat Palestin? Betul. Kita jawab apa? Alright. Sumbangan. So, Betul-betul. You? Kita just, kalau macam saya cakap tadi lah, kalau kata in the end isu ni die down kan, don't let it die on us lah. So kita teruskan, jadikan benda ni macam habit kita sekarang. Kalau bangun pagi, lepas subuh tu pagi-pagi cari konten Palestin dulu untuk repost, untuk share kat story, buat benda tu dulu, baru I teruskan hari I dengan benda-benda yang lain. So jadikan benda tu sebagai rutin hidup. Sama juga macam kita memilih barangan kat consumers, kita panggil apa? Consumers behaviour. Kita memilih lah nak makan apa yang masuk dalam mulut kita, dalam perut kita ni, make sure kita tidak memihak kepada mana-mana pihak yang membunuh saudara kita sendiri. So InsyaAllah lah, cuba istiqomah. Hijrah itu senang. Tak nak beli, tak nak McDonald's, tapi istiqomah susah. tu susah. So insyaAllah Hashtag semoga istiqomah. Betul. Ada juga tapi Sekarang Tofi nak latih. Tapi setiap kali kita kena ingat satu benda je, which is setiap kali kita tolak nafsu tu, Tuhan bagi pahala. Allah Yes. bagi pahala dekat kita. Pahala tu kalau nampak kali hijau tu semua orang boleh buat ya. Apa sih? Kita kalau boleh nampak pahala tu mesti kita boleh Semua buat. semua orang. Betul. Benda yang tak wujud, tak nampak mesti orang ni kan. Dosa tu pun nampak, kita nak buat. Betul. Okay, macam I pula, I rasa sebagai influencer, kita memang kena terus sebarkan. Tapi kalau you, bukanlah sebagai bukan kita. Bukanlah sebagai orang, sebab macam orang-orang macam you lah. I cakap kita sebab kawan-kawan lah. Ramai ada followers, tak payah takut pasal korang kena shadow ban ke apa ke. Sebab bagi I, if we menegakkan kebenaran akan datang dekat you. Betul. No matter what, you Islam ke tak Islam ke, kalau you buat benda baik akan always datang. Kita percaya benda tu. And kalau kita orang-orang biasa yang you rasa macam you tak ada suara, you tak ada kuasa nak cakap apa-apa, first you boleh boycott and terapkan dalam keluarga, especially budak-budak. Okay, ada yang macam, anak I kalau tak minum-minum nak meroyan. You kena bagi tadi, kenapa kau tak boleh meroyan? Faham tak? Mati kena tembak kat sana. Kita kena ajar budak-budak ni untuk benci Israel daripada kecil lagi, so that dia orang besar dia orang tak buta hati tau. Sebab sekarang ni bila besar baru nak ajar dia, somehow dia jadi too late. Sebab dia orang dah betul-betul macam dah masuk dalam kepala otak dia orang, macam dah terlalu ada terlalu guna dah barang-barang ni. I cannot find any better product. So which is so bad lah kalau kau lemah macam tu kan. I am so judging you right now. But so we have to ajar dekat household, terapkan daripada kecil. Sebab insyaAllah kalau kita tua nanti baru kita dapat tengok Palestin Merdeka. Tapi I harap kita semua dipanjangkan umur untuk tengok Palestin Merdeka lah. By the way, thank you for invite. Yes, thank you so much. Korang sangat bijak. I rasa macam, kenapa kita invite diorang ni? Aku dah cakap, korang tak boleh outsmart aku. Faham tak? I naturally pandai. Macik! Dah lah you, dah lah dia pakai kalau pink nak tidur. You buat white club lah ni, Simi nak kan? Okay, so sebab kita nak tutup, kita tutup lah topik tu. I nak tanya random topik. Okay, untuk you, sebab tanya dia kan? Ya Allah, terus senang-senang je. Senang je tadi you dapat tu. Okay. Kalau you boleh putarkan masa, patah balik ke masa mana-mana lah, yang mana, kenapa? I ada jawapan bosan je. Okay. Jawapan bosan. Sebab kalau I boleh putar balik masa, I nak ubah I punya course je. I punya course kat universiti je. Faham sebab kita nak ambil MSCOM. You menyesal ambil MSCOM ke? Tak menyesal MSCOM. Tapi I rasa macam I nak hidup jadi orang tu macam tu lah. I teringin nak hidup jadi orang biasa. Okay. I teringin jadi lawyer. Betul lah, you boleh jadi lawyer. Tapi disebabkan dulu
gaya hidup dan suggestions yang recommendation datang daripada orang-orang sekeliling semua suruh pergi meskom lah. But you look like, I mean kalau orang siaman dengan you, orang akan macam kau budak meskom nampak lah budak meskom. Betul I memang orang, ada daripada sekolah tau, cikgu cakap kau meskom ni. Nampak meskom. Aku suka Gaya, meskom. baju, meskom. So itu je lah, bosan kan jawapan I. Agak lah. Tapi Move as- next. Tapi as for now I rasa macam happy je hidup. Okay, Alhamdulillah. Bersyukur. Kita kena bersyukur Bersyukur ya kan. Okay, you. Walaupun hidup you happy je, kedut pun tak ada. Memang- Aku dah pula ada dengki dengan kedut dia. Memang kena diberi pilihan ke? Kau memang you happy lah dengan hidup you? I'm happy right now. So kalau diberi pilihan pun tak nak kembali kepada before that. Sebab kita kalau nak lebih sukses, kita kena fokus apa yang kita nak ke depan. Kita tak perlu nak pandang belakang. Kalau lah. Okay. Kalau diberi pilihan, Tadi jawapan lain kan kat situ. masa sekolah menengah tu kan. Lain. Sekolah menengah lah. Kenapa? So, sekolah menengah tu kan, dulu kan macam nakal. Lepas tu tak belajar betul-betul. But Tapi berjaya kan sekarang. that's why I Ada cakap, produk tak sendiri. diberi pilihan, tak nak. Tapi Okay. kalau diberi lagi. Kau dipaksa. Kalau dipaksa. Kalau dia masa tak nak jadi artis kot. Oh, Okay, ya? betul? Same. Aku tak jadi artis lagi lah, but I wish not to be in the industry lah sebenarnya. Sebenarnya. Tapi dah disebabkan dah terlangkah. So ala langkah tu Syukur celakan. boleh jelas semua. Tapi orang kata ada yang nak jadi artis tu tak dapat. Kau Ada faham? orang nak jadi artis tu tak dapat. So Tapi sama sekarang dia tanya, jangan pula. Ini Kita jadi episode 2. you nak cakap yang zaman sekarang ni siapa yang nak jadi artis boleh jadi artis. Yes, zaman sekarang ni. Wait, kita orang topik tu nanti Jangan lupa tengok topik tu nanti. Zaman sekarang ni, nak jadi artis senang je. Famous kat TikTok, macam you guys. Buat bodoh kan. Tapi nak jadi artis ataupun influencer yang berkualiti tu. Dia yang susah sebenarnya. Jadi bodoh. Orang suka sekejap je. Lepas tu you keluarkan produk. Orang yang kalau tak bijak lah kan. Kita tak nak lah angkat bakul ke apa kan kena cancel pula esok. Tapi okay. kalau kata orang tu tak bijak, tahun dia famous tu tahun tu juga dia boleh kena cancel. Okay, next topic. Tak, tu memang next topik kita orang. So jangan lupa saksikan. Okay. Macam korang tak tanya aku ke? Apa? You kalau boleh turn back time. Tolonglah bagi aku dah jawab kalau, juga. Alia, you kalau boleh turn back time, you nak pergi yang buat apa? Nak jadi apa? Masa kat drama tu, masa I diet tu, I harap I diet. Jadi tiba-tiba kan. Tak ada. Kalau I boleh turn back time, I nak pusing ke diploma juga. Sebab I rasa macam I tak make friends. Walaupun sekarang pun I tak nak kawan dengan dia orang pun. Tak lah. Sekarang ni I tak kawan dengan dia orang kak. Asal? Sebab I just tak ada kawan. Sampai besar aku tak ada kawan. kawan sebenarnya. Not really. Sebab I rasa macam people don't like to be friend with me. Tak adalah. Tapi I wish I made more friends. Macam tu. Sebab I tak buat kawan sangat. I kawan lah. Tapi macam tiba nak nasihat. Kan? Sebab macam you tak payah nak drag to the time yang you tak sempat buat kawan tu. Sekarang you boleh buat kawan lagi. No, sebab masa diploma I sangat best. And I rasa macam dia orang ada banyak gambar yang tak ada I. So I dengki. Macam aku nak be, I just want to be inclusive lah in everything. Macam included dalam gambar. Sekarang boleh buat kawan lagi. InsyaAllah. Okay, thank you very much sebab datang ke saya punya very first episode. I sangat nervous tau. Tapi sebab korang sangatlah macam membantu. So I macam kurang nervous. Tapi sebenarnya I shaking. Thank you very much Risaidon dan Abang Zoe Rahman. Nanti bila-bila insyaAllah kita ada job lagi, boleh panggil saya Okay, host anda pada hari ini je. So kita kembali lagi dalam next episode Apa yang tak kena. Sebab korang banyak sangat benda tak kena. Okay, so thank you very much korang. See ya. Macam pandai tak macam